Sambung Teguh. Terima kasih Tuan Speaker. Kami menunggu juga ingin mengambil bahagian dalam perbahasan usul menjunjung kasih kita ucapan Tuli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Dan saya juga ingin merakamkan penghormatan setinggi-tingginya kepada Tuanku Sultan Selangor kerana titah ucapan Tuanku semalam telah menyentuh berbagai bidang pentadbiran Kerajaan Negeri Selangor yang perlu diberi perhatian serius oleh eksekutif. Tuan Speaker, daripada 20 muka surat titah ucapan Tuanku semalam, saya mendapati sekurang-kurangnya 20% daripada isi kandungan Tuanku menyentuh tentang peranan Dewan Negeri Selangor sebagai medan terbaik untuk menyelesaikan berbagai perkara dan isu yang melibatkan rakyat Selangor. Malahan Tuanku juga mengingatkan semua ahli-ahli yang berhormat sekalian agar membahaskan segala isu yang melibatkan rakyat Selangor dengan intelektual dan bukannya beremosi seperti apa yang berlaku pada pagi tadi apabila Yang Berhormat dari Patanggali berucap dan bertanya dengan begitu beremosi. Tuan Speaker, nasihat Tuanku ini adalah amat benar dan tepat pada masanya dan ianya perlu disusuri dengan agenda pemerkasaan Dewan Negeri Selangor sebagai satu institusi perundangan yang berwibawa. Tuan Speaker, saya bersama-sama dengan ahli Dewan Negeri Kajang telah dipilih untuk mewakili Dewan Negeri Selangor untuk menghadiri seminar Westminster ke-61 berkaitan dengan praktis dan prosedur Parlimen pada 5 hingga 9 Mac 2012 yang lalu. Kami berdua telah didedakan kepada berbagai agenda reform dan pembaharuan yang sedang rancak berlangsung di Westminster, United Kingdom. Antara isu-isu yang dibincangkan ialah cara dan bagaimana Parlimen UK berfungsi, proses perundangan yang setia ada di UK serta agenda reform yang telah dilaksanakan, peranan yang dimainkan oleh ahli Parlimen di sana, rang undang-undang persendirian ahli Dewan, peranan ketua pembangkang, peranan leaders of the house dengan izin, peranan whip parti masing-masing dan hubungan kerja sesama mereka. Kita juga membincangkan isu-isu seperti kebebasan Dewan daripada sebarang pengaruh eksekutif, perjalanan jawatan kuasa pilihan ataupun Select Committee dalam bahasa Inggeris, pentadbiran dan pengurusan kewangan Dewan, malahan siaran langsung Dewan juga kami bincangkan. Begitu banyak perkara yang kami telah belajar dan sehingga saya rasa terpanggil untuk berkongsi pengalaman ini dengan ahli-ahli yang berhormat yang lain di Dewan Yang Mulia ini. Selain daripada itu, ada satu juga perkara yang saya rasa boleh kongsi dengan rakan-rakan di Dewan Yang Mulia ini, iaitu Parlimen UK juga telah mengadakan satu ruangan e-petition di dalam laman web rasminya. Dan kegunaan ruangan e-petition ini adalah untuk mendekatkan Parlimen UK dengan orang ramai, di mana rakyat jelata boleh membangkitkan isu-isu yang mereka ingin sampaikan kepada ahli-ahli Parlimen melalui e-petition ini. Dan daripada e-petition ini, ahli-ahli yang berhormat boleh membahas isu-isu ini di dalam, sama ada dalam Dewan House of Commons ataupun House of Lords dengan izin. Tuan Speaker, perbincangan-perbincangan terhadap perkara-perkara ini telah membuka minda kami terhadap peranan penting yang perlu dimainkan oleh Dewan. Ianya juga mengingatkan kami betapa pentingnya Dewan ini perlu diurus dengan moden, dengan profesional, dengan sistematik, cekap dan bebas. Kerana hanya dengan adanya kualiti-kualiti ini, barulah sesebuah Dewan itu dapat memainkan peranannya sebagai medan terbaik bagi ahli-ahlinya menjalankan fungsi sebagai wakil rakyat. Yang Berhormat, Ya, boleh sambung esok. ya, terima kasih. Ahli-ahli yang berhormat sekalian, jam sudah 4.30 petang, maka Dewan ditangguhkan sehingga hari esok 21 Mac 2012 bermula jam 10 pagi. Dewan ditangguhkan.
Saya mempersilakan Kampung Tungku untuk menyambung perbahasan. Sila. Terima kasih Datuk Speaker. Kampung Tungku ingin menyambung perbahasan semalam dan saya semalam telah menyebut tentang cita-cita Dewan Negeri untuk menjadi sebuah dewan kelas pertama. Semalam saya juga sebenarnya pagi ini saya ingin berkongsi satu lagi pengalaman di London di mana saya telah mempunyai peluang untuk bertemu ramah ataupun berbual dengan setiausaha House of Commons Parlimen UK, iaitu Encik Robert Rogers. Dan satu prasyarat yang perlu dipatuhi untuk Dewan Negeri Selangor menjadi sebuah dewan kelas pertama ialah perlu adanya satu sistem perkhidmatan dewan yang bebas, independen, di bawah pengelolaan Tuan Speaker dan bukan di bawah pengaruh eksekutif. Malahan ianya tidak pun boleh diletakkan di bawah mana-mana pengaruh parti-parti politik. Dan saya terkagum dengan kenyataan Encik Rogers bahawa beliau bangga, ini adalah apa yang dimaklumkan oleh beliau, seluruh perkhidmatan Parlimen UK tidak diletak di bawah eksekutif dan beliau bangga mereka bukan sebahagian daripada perkhidmatan awam. Dan ini ialah apa yang dia kata, we are not part of the civil service and we are proud of that. Dengan izin, kenyataan ini mengingatkan saya tentang satu fakta penting, iaitu kebebasan dewan tidak dianggap sebagai telah dicapai, melainkan kita ada satu pasukan perkhidmatan yang bebas daripada pengaruh perkhidmatan awam. Ini adalah kerana dalam konteks Parlimen UK, setiap satu fungsi yang perlu dijalankan perlu dilaksanakan oleh satu pasukan pentadbiran yang bebas dan profesional di bawah arahan Speaker dengan mengambil pandangan dan keperluan setiap ahli dewan. Parlimen UK yang bebas daripada apa-apa bentuk pengaruh membolehkannya memantau dan menyemak pentadbiran dengan menyeluruh tanpa sebarang sekatan dan birokrasi yang melampau. Dewan yang bebas dalam bentuk sebegini perlu disokong oleh sebuah perkhidmatan dewan yang bebas, dan ini merupakan intipati rang undang-undang perkhidmatan Dewan Negeri Selangor atau nama singkatannya Selesa. Bagi menyambut baik nasihat tuanku bahawa Dewan Negeri Selangor perlu dijadikan sebagai medan terbaik untuk menyelesaikan isu dan perkara rakyat, maka Kampung Tungku mengesyorkan supaya enactment Selesa ini perlu diwujudkan dalam masa terdekat yang paling mungkin. Pada tahun lepas, saya difahamkan Timpalan Speaker Dewan Rakyat juga menyokong usaha untuk memulihkan Akta Perkhidmatan Parlimen tahun 1963 yang telah dimansuhkan pada tahun 1992. Akta ini memperuntukkan satu perkhidmatan dewan yang juga bebas daripada pengaruh eksekutif, iaitu Jabatan Perkhidmatan Awam, di samping menentukan hak dan kuasa dewan dalam urusan perjalanan kerja-kerja harian dan pengurusan kewangan dewan. Oleh itu, kalau ada sesiapa yang ingat bahawa undang-undang ataupun enactment ini adalah sesuatu yang baru, maka saya ingin mengingatkan bahawa sebenarnya tahun 1963 kita sudah mempunyai Akta Perkhidmatan Parlimen, dan ini membuktikan ini bukan satu undang-undang yang baru. Jika carangan Dewan Negeri Selangor pada masa dahulu untuk mengadakan enactment Selesa ini boleh disokong oleh rakan-rakan sejawatan dari Parlimen Malaysia, maka Kampung Tungku tidak nampak apa-apa sebab untuk kita tidak mengubah enactment Selesa ini. Semasa lawatan kami di England, kami juga mempunyai peluang untuk meninjau cara-cara Parlimen UK berfungsi. Semalam saya terlupa untuk memasukkan satu perkara, iaitu Prime Minister's Questions Time, dan ini adalah sesuatu yang saya rasa begitu dijalankan dengan begitu profesional sekali. Pagi ini kami nampak Yang Berhormat dari Patang Kali menimbulkan isu pula di dalam Dewan ini. Sebenarnya untuk pengetahuan rakan-rakan sejawat saya di dalam Dewan yang mulia ini, di Parlimen UK, soalan tambahan yang boleh diujar kepada front bencher kadang-kadang boleh sampai ke 7 ataupun 8, kerana soalan tambahan daripada ahli-ahli Dewan hanya 2 saat saja. Simple, straightforward, 2 saat, 3 saat. Maklum balas daripada minister pun mungkin dalam lingkungan 10 saat ataupun 20 saat. Sangat ringkas. Jadi saya rasa ini ialah cara kita menjalankan Dewan kita.
Datuk Speaker, saya juga ingin berbalik kepada pembangunan ekonomi di negeri Selangor. Dita ucapan tuanku juga menyentuh tentang pembangunan ekonomi di mana keluaran dalam negara kasar untuk negeri Selangor pada tahun 2011 ialah 5.9%. Dan angka ini dijangka akan merosot ke 5.3% sehaluan dengan persekitaran ekonomi dunia dan Malaysia yang sederhana. Negeri Selangor juga menyumbang kepada pembangunan ekonomi Malaysia di mana kita menyumbang 22%. Dengan jumlah pelabuhan pada tahun lalu mencatat 8.74 bilion dengan 263 projek dilaksanakan. Sememangnya angka-angka ini merupakan satu lonjakan berbanding tahun 2010 di mana jumlah pelaburan yang masuk ke Selangor pada tahun itu hanya setakat 6.53 bilion sahaja. Walaupun begitu, saya berpendapat masih lagi banyak kelemahan yang perlu diatasi oleh agensi-agensi kerajaan, khususnya pejabat tanah dan daerah dan juga pihak berkuasa tempatan. Baginda Sultan Selangor juga mengesah agar syarat dan prosedur kerajaan harus dipermudah, proses dipercepat dan keterusan diamalkan. Kami menunggu amat bersetuju dengan nasihat ini kerana semua pihak yang terlibat haruslah bekerja keras untuk mengurangkan red tape dengan izin dan birokrasi bagi menarik lebih ramai pelabur masuk ke Selangor. Untuk itu, Kampung Tungku ini menyentuh sedikit tentang prestasi pusat sehenti atau One Stop Center OSC dengan izin TPPT Lembah Kelang. Kampung Tungku berasa masih terdapat beberapa masalah yang perlu diatasi untuk mempertingkatkan prestasi OSC. Masalah ini tidak lain tidak bukan berkaitan dengan keberkesanan OSC dalam membantu pembangunan ekonomi. Kampung Tungku mendapati bahawa masih terdapat aduan daripada pemohon-pemohon bahawa kertas permohonan mereka ditolak kerana dikatakan tidak memenuhi syarat-syarat yang diperlukan oleh PPT. Masalah ini berlaku kerana selalunya dikatakan bahawa dokumen dan pelan-pelan yang dikemukakan oleh pemohon ini tidak menepati keperluan PPT. Apa yang saya dapati dan kadang-kadang ianya amat memeranjakan ialah selalunya keperluan teknikal yang selalunya tidak dinyatakan dengan jelas dalam senarai semakan PPT inilah yang menyebabkan pelan-pelan dokumen-dokumen ini ditolak. Ini adalah kerana keperluan-keperluan teknikal ini merangkumi aspek-aspek teknikal yang sangat-sangat terperinci, sangat-sangat kecil sekali. Maka seringkali permohonan ini ditolak kerana ianya, sedangkan saya berpendapat ini boleh diseraras dan keperluan PPT ini dapat dan boleh dimaklumkan terlebih awal dahulu kepada juru perenting atau pemohon-pemohon berkenaan. Contohnya, saya ingin memberi satu contoh. Dalam satu permohonan kebenaran merancang yang diuruskan oleh Majlis Bandaran Subang Jaya, MPSJ, Kampung Tungku telah mendapati Jabatan Bangunan PBT berkenaan menolak pelan bangunan permohonan atas alasan-alasan seperti berikut. Dan saya senaraikan alasan-alasan ini. Yang pertama, diadakan pilih atau pipe air untuk setiap tandas. Kemukakan syarat kedua syarat kedua ataupun alasan yang kedua ditolak. Kemukakan papan tanda projek yang lengkap dengan motor, nombor file, kelulusan bangunan dan motor majlis. Semak yang ketiga, semak untuk saiz plan yang digunakan tidak sesuai. Sila gunakan cat air untuk menampakkan plan lebih kemas. Yang keempat, sila gunakan cat air. Yang keempat, reka bentuk surau tidak sesuai. Sila berbincang. Seperti pepatah Inggeris, the evils lie in the details. Sepintas lalu, alasan-alasan yang digunakan untuk menolak permohonan seperti di atas adalah sangat kabur dan subjektif. Sehinggakan bahan yang digunakan untuk menghasilkan pelan juga dikawal. Dan saya rasa kalau ini merupakan permohonan ataupun permintaan daripada PPT, ianya harus dinyatakan dengan terang dalam checklist PPT. Sementara itu, syarat-syarat seperti reka bentuk surau tidak sesuai. Ini adalah amat susah untuk ditakrif dan terlalu subjektif. Dan ini dijadikan sebagai alasan untuk menolak pelan bangunan. Dan saya rasa ini perlu dinilai semula. Selain daripada jabatan-jabatan dalaman PBT, prestasi dan respons jabatan-jabatan yang lain seperti JPS, Jabatan Pengairan dan Saliran, Jabatan Pompa dan Penyelamat dan sebagainya juga perlu dipertingkatkan. Walaupun kemungkinan besar jabatan-jabatan ini tidak terletak di bawah kerajaan negeri. Walaupun
Terdapat anggota EXCO yang pernah berhujah bahawa kelulusan jabatan-jabatan eksternal akan dikecualikan jika wakil jabatan-jabatan ini tidak hadir dalam mesyuarat OSC secara 3 kali berturut-turut. Tapi apa yang saya dapati daripada peringkat akar umbi, ceritanya berlainan. Saya khawatir arahan ini masih belum disampaikan kepada pegawai-pegawai di PPT dan mereka masih meminta pemohon untuk mendapatkan kelulusan daripada jabatan-jabatan eksternal ini sebelum mengeluarkan kelulusan sepenuhnya kepada projek mereka. Ini juga berlaku kerana masih ada lagi pegawai-pegawai di PPT yang menetapkan supaya keperluan teknikal yang dikenakan oleh jabatan-jabatan eksternal ini dipatuhi sepenuhnya sebelum apa-apa perkara yang tidak diingini berlaku. Masalah ini diberikan lagi dengan peranan OSC yang masih belum berfungsi sebagai satu agensi yang betul-betul sehenti. Ini kerana pemohon masih perlu mengupar rana untuk menghantar dokumen-dokumen kepada jabatan-jabatan lain. Walaupun konsep asal OSC ini adalah untuk memproses semua dokumen pada satu tempat dan masa yang tetap demi menjimatkan masa dan mengurangkan red tape. Saya berharap Kerajaan Negeri Selangor dapat meneliti masalah OSC ini dengan lebih teliti dan mencari jalan penyelesaian. Tuan Speaker, justru itu Kerajaan Selangor harus jugalah menarik lebih banyak pelaburan dan juga lebih banyak dan lebih ramai aktiviti kajian terhadap penghasilan biodiesel generasi kedua yang tidak perlu bergantung kepada
subsidi tambang bas anak-anak pekerja ladang kepada anak-anak di kampung-kampung tradisi ini. Apa yang penting, kita tidak boleh melalaikan kebajikan pelajar-pelajar miskin di kawasan kampung kerana sistem pengurusan pengangkutan awam kerajaan pusat yang telah dibukti gagal. Skim bas sekolah ini wajar diadakan di kawasan-kawasan luar bandar yang lain di Selangor juga, kerana saya percaya masalah ini bukan berlaku di kampung Telukong saja, ianya berlaku di kampung-kampung tradisi yang lain yang amat bergantung kepada perkhidmatan bas Cityliner. Puan Timbalan Speaker, saya juga ingin menyentuh sedikit tentang Bukit Kasing, bukan kawasan Tun Bukit Kasing tetapi Bukit Kasing, bukit itu sendiri. Tita ucapan tuanku juga menyentuh tentang pemeliharaan alam sekitar. Kampung Tungku ingin membangkitkan satu isu alam sekitar yang penting, iaitu isu pembangunan lereng bukit di sebelah Bukit Kasing yang terletak di bawah pentadbiran Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL. Penduduk-penduduk di kawasan Bukit Kasing, Petaling Jaya tidak lama yang lalu telah mengadakan satu protes membantah keputusan TBKL untuk meluluskan satu projek pembangunan di kawasan Bukit Kasing di bahagian wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Penduduk-penduduk membantah kerana walaupun syabas diucapkan kepada Kerajaan Negeri Selangor yang lepas, walaupun Kerajaan Selangor yang lalu telah mewatakkan bahagian Bukit Kasing di Sempatan Selangor ini sebagai kawasan hijau, tetapi pembangunan yang di sebelah lagi telah diluluskan oleh TBKL dan ini telah mencecahkan ekologi dan kestabilan tanah seluruh kawasan bukit tersebut. Mendiang Adun Bukit Kasing iaitu Yang Muhammad Edward Lee merupakan seorang tokoh yang telah banyak membantu penduduk di kawasan Bukit Kasing membantah projek pembangunan yang diluluskan oleh TBKL. Tetapi sehingga sekarang ia masih menemui jalan buntu. Apa yang menyesalkan penduduk Bukit Kasing ialah sikap Dato' Pantar TBKL di bawah pentadbiran Kerajaan Barisan Nasional Pusat yang tidak ingin bertolak ansur dan hendak meneruskan projek ini tanpa menghiraukan bantahan mengunung tinggi daripada penduduk. Begitulah sikap Barisan Nasional yang kononnya ingin mentahulukan rakyat, tapi apa yang berlaku ialah kepentingan kroni didahulukan. Sebagai wakil Petaling Jaya, Kampung Tungku meminta campur tangan daripada Kerajaan Selangor untuk membantu rakyat Bukit Kasing bagi menyelesaikan masalah ini. Puan Timbalan Speaker, dalam sidang Dewan yang lepas, banyak pihak telah melakukan spekulasi bahawa Selangor bakal menghadapi krisis air pada tahun 2014. Kenyataan ini juga disokong oleh Kementerian Tenaga, Air dan Teknologi Hijau setahun yang lalu. Lalu semasa sidang Dewan yang lepas, kenyataan ini dikempar-kempurkan pula dengan hujah bahawa semua loji rawatan air di Selangor telah beroperasi pada tahap maksimum untuk menghasilkan 4,326 juta liter air sehari bagi menampung keperluan sebanyak 4,197 juta liter air sehari, di mana margin simpanan air yang begitu sedikit iaitu 129 juta liter air sehari ini dianggap sebagai tidak mencukupi, tidak cukup untuk melindungi negeri Selangor daripada krisis air. Ini adalah ceritanya pada tahun lepas. Jadi pada tahun ini apa berlaku pula? Dikatakan bahawa tahun 2012 ini akan menjadi tahun krisis air. Dan bukan lagi tahun 2014. Kebelakangan ini, cerita ini diulangi. Dan pada beberapa minggu yang lalu, Syabas juga telah mengumumkan bahawa bekalan air akan diputuskan selama 36 jam bagi menjalankan kerja-kerja penyelenggaraan di beberapa loji rawatan air. Pertama sekali, bertukar sekali lagi tahun ini. Ini menunjukkan bahawa cerita tongeng bahawa kerajaan ataupun Selangor akan menghadapi krisis air ini selalu bertukar-tukar untuk memenuhi cita rasa politik golongan-golongan tertentu. Saya mengucapkan syabas kepada syabas, syabas kepada syabas. Kerana akhirnya mereka mengakui bahawa secara tidak langsung bahawa punca margin simpanan air yang rendah ini disebabkan oleh kapasiti loji rawatan air yang dimiliki oleh syabas yang tidak diselenggara dengan baik. Secara tidak langsung tindakan mereka ini telah membuktikan tuduhan kita yang dikeluarkan oleh Kerajaan Negeri Selangor pada tahun yang lepas. Biarpun begitu, sepanjang tempoh pemutusan bekalan air tersebut,
Banyak tempat di Lembah Kelang masih mempunyai bekalan air yang mencukupi. Adakah ini bermakna krisis air yang diwawakan oleh pihak-pihak tertentu hanya cerita rekaan semata-mata untuk menakutkan rakyat Selangor? Adakah ini perkara dia? Apapun begitu, Kampung Tungku berasa lega kerana akhirnya Kerajaan Selangor di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Menteri Besar telah berjumpa dengan pakar-pakar pengurusan air dan pakar-pakar perundangan dari United Kingdom bagi mencari jalan keluar untuk menyelesaikan kemelut industri air di Selangor. Saya mengesa kepada kerajaan supaya menerangkan dengan lebih teliti apakah hasil-hasil penemuan ini dan apakah tindakan yang akan dilakukan oleh Kerajaan Negeri Selangor. Puan Timbalan Speaker, Kerajaan Selangor mencatat sejarah di Malaysia dengan menawarkan skim pemilikan tanah kerajaan untuk bangunan kediaman persendirian kepada rakyat Selangor hanya dengan premium nominal sebanyak RM1,000. Ini merupakan salah satu pembaharuan pentadbiran tanah yang boleh dibangga-banggakan oleh seluruh rakyat. Dasar ini adalah dasar yang baik. Dan saya juga ingin bertanya kepada kerajaan, adakah kerajaan juga akan meninjau sama ada mungkin dasar ini diberi kepada pemilik-pemilik tanah industri dan komersial di kawasan-kawasan tertentu seperti kawasan Kampung Baru sebagai satu usaha perterusan untuk memutihkan kilang-kilang haram di Kampung Baru ini. Saya baru-baru ini telah melawat ke Kampung Baru Sungai Buloh dan saya menerima aduan daripada pemilik-pemilik tanah perkilangan bahawa mereka menghadapi kekangan kewangan untuk melanjutkan tempoh pelacakan tanah mereka. Ini berlaku kerana mereka perlu membayar premium yang tinggi sebelum mereka dibenarkan untuk melanjutkan tempoh pelacakan mereka. Pada masa yang sama, premium ini adalah premium untuk menukar syarat guna tanah dari pertanian ke industri ataupun komersial. Pada masa yang sama, mereka juga gagal mendapat pinjaman bank untuk membayar premium kerana tempoh pajakan adalah kurang daripada 20 tahun. Saya difahamkan lebih kurang 75% daripada pemilik tanah di Kampung Baru Sungai Buloh ini menghadapi masalah ini. Masalah ini mungkin boleh diselesaikan jika skim pemilikan tanah kerajaan untuk bangunan kediaman persendirian seperti apa yang kita lakukan pada tahun yang lepas juga dikenakan untuk tanah-tanah perindustrian di mana kerajaan mungkin boleh mengenakan satu charge premium nominal mungkin dalam lingkungan RM100,000 supaya mereka boleh memanjangkan tempoh pajakan mereka dan memohon pinjaman daripada bank bagi membayar baki premium secara ansuran. Puan Timbalan Speaker, semalam kita juga difahamkan bahawa hasil-hasil semasa Saman Barisan Nasional adalah rendah kerana kerajaan negeri pada masa itu tidak melihat industri pasir ini sebagai satu sumber kekayaan yang penting bagi kerajaan negeri. Kenyataan ini seolah-olah pemasok Kerajaan Barisan Nasional tidak pandai mengurus sumber kekayaan di negeri Selangor sehingga industri yang lumayan ini hanya menyumbangkan royalti tidak lebih daripada RM4 juta setiap tahun kepada Kerajaan Selangor. Kini dengan Kerajaan Pakatan Rakyat yang bersih dan beramanah, royalti yang dibayar daripada industri pasir sudah mencecah pada tahun yang lepas RM16 juta setahun. Harus diingat bahawa keuntungan pasir ini masih belum berada pada tahap optimum. Ini bermakna bayaran royalti ini masih mempunyai ruang untuk dipertingkatkan lagi. Kerajaan Selangor di bawah Pakatan Rakyat telah menubuhkan kumpulan semester sendirian Perhat KSSP untuk mengawal pengeluaran pasir daripada bumi Selangor dengan cara yang berhemah dan mesra alam sekitar. KSSP menyumbang kepada Kerajaan Selangor bukan setakat bayaran royalti sahaja. Sebagai sebuah anak syarikat Kerajaan Selangor, KSSP perlu membayar dividen keuntungan kepada Kerajaan Selangor. KSSP juga perlu menyumbang kepada program merayakan ekonomi Selangor dan Geran Selangorku. Pendek kata, keuntungan KSSP itu keuntungan Kerajaan Selangor dan keuntungan Kerajaan Selangor ialah keuntungan rakyat. Kampung Tungku amat bersetuju dengan cadangan Yang Berhormat dari Seri Muda semalam agar ahli-ahli Dewan Negeri dari Barisan Nasional dilantik menjadi ahli lembaga pengarah KSSP agar mereka tahu dan memahami cara beroperasi KSSP dan tidak membuat tuduhan liar terhadap KSSP. Sudah sampai masanya untuk pihak-pihak
yang mempunyai motif politik supaya menghentikan fitnah mereka yang tidak berasas terhadap KSSP. Jika mereka mempunyai bukti, tepuk tanda tanya selera, tampillah ke hadapan dan membuat tuduhan dengan bukti yang kukuh. Ahli Yang Berhormat Tali Kuang menuduh pula kerajaan Selangor, dia tidak ada pada pagi ini, bahawa sepanjang 4 tahun Pakatan Rakyat menjadi kerajaan, tak ada satu jalan dibina. Kampung Tunggu berpendapat hujah ini tidak benar dan hujah ini memesong Dewan kerana jawapan petulis dalam satu soalan yang saya bangkitkan pada tahun yang lalu menunjukkan bahawa Kerajaan Selangor melalui JKR membelanjakan 630 juta ringgit dari tahun 2008 sampai 2010 untuk menjalankan projek-projek membina jalan, menaik taraf jalan lama, memperbaiki cerun-cerun bukit, membaik boleh jambatan-jambatan, melebarkan jalan-jalan utama dan kerja-kerja infrastruktur yang lain dari tahun 2008 sampai tahun 2010. Jadi dakwaan tuduhan liar Yang Berhormat Kuang semalam tidak benar. Ini tidak ditambah lagi dengan peruntukan yang dibelanjakan oleh PPT di negeri Selangor. Sekali lagi, Kampung Tunggu ingin menarik perhatian Kuang terhadap titah ucapan tuanku agar kita semua berbahas dengan intelektual dan berpandukan fakta. Semalam, Dewan ini juga gempah kerana Ahli Yang Berhormat Dali Seri Muda membangkitkan satu skandal yang berkaitan dengan ketua pembangkang kita. Dan pada masa itu, mungkin tidak sempat untuk Seri Muda menjelaskan dan menjawab dengan tepat apakah skandal itu. Sebenarnya skandal itu telah pun dibongkarkan oleh Yang Berhormat Menteri Besar dalam sidang Dewan yang lepas. Dan saya mungkin boleh memberi sedikit penerangan melalui laporan apa yang berbunyi seperti berikut. Untuk for the benefits of the aduns from Barisan Nasional dengan izin. Sesi pengunungan Pelancawan Selangor 2012 gempar perikutan penderahan Menteri Besar berhubung berbagai salah guna kuasa BN Selangor membabitkan kehilangan jutaan ringgit yang turut melibatkan Ketua Pembangkang Tali Seri Sedang. Selain Seri Sedang, Menteri Besar juga mendedarkan usaha pengambilan tanah oleh bekas Menteri Besar Selangor, isteri Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani serta pemimpin politik setempat bagi mendapat beberapa lot tanah di kawasan elit. Dalam sesi pengulangan itu, Menteri Besar mendedarkan Ketua Pembangkang telah membuat beberapa transaksi berhubung penjualan tanah di Science Park 2 semasa pentadbiran BN dahulu. Tanah tersebut merupakan tanah milik kerajaan negeri yang telah diberikan kepada Perpadanan Kemajuan Pertanian Selangor untuk tujuan pembangunan pendidikan sains. Menurut Menteri Besar, pembelian tanah tersebut bagaimanapun telah dijual oleh Yang Berhormat Ketua Pembangkang dengan harga yang murah kepada sebuah syarikat bernama Nikmat Inai Sendirian Perhan, di mana Yang Berhormat Ketua Pembangkang Tali Seri Sedang merupakan salah seorang pemegang saham dan ahli lembaga pengarah dalam syarikat berkenaan. Belum selesai syarikat berkenaan membayar belian kepada PKPS atas kuasa politik yang dipegang oleh beliau, tanah itu kemudian dijual kepada PKNS dengan harga yang berlipat kali ganda. Inilah berjayanya Yang Berhormat Ketua Pembangkang menjadi orang tengah untuk mengauk untung atas angin atas dasar Bumi Putra. Puan Timbalan Speaker, itulah cara Barisan Nasional membuang wang dan sumber semula jadi Kerajaan Selangor. Bandingkan skandal ini dengan simpanan tunai Kerajaan Selangor yang semakin bertambah sejak tahun 2008. Sudah pasti perbezaannya sangat-sangat ketara. Tidak salah kalau ada orang yang mengatakan bahawa Malaysia akan bankrupt jika BN diberi mandat untuk mentapil mana-mana kerajaan di Malaysia. Sudah cukup rakyat hidup menarah di bawah pentapilan Barisan Nasional. Berbagai skandal, korupsi, krosma, salah urus telah berlaku di bawah saman Barisan Nasional. Sampainya pilihan raya umum yang ke-13 ini, Kampung Tunggu yakin rakyat Selangor tidak akan tertipu dengan tipu hela BN, dan dengan izin Tuhan, sampai PRU yang ke-13 ini, saya berharap dan saya amat-amat berharap, saya berdoa
riwayat hidup BN juga akan tamat pada masa itu juga. Sekian, terima kasih.